kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juruaudit atau ketua pegawai unit audit dalam grade W48 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Berumur tidak kurang daripada 35 tahun, memiliki ijazah sarjana muda kepujian perakaunan yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta berdaftar dengan Ahli Institut Akauntan Malaysia MIA. Antara bidang dan tanggungjawab merancang dan melaksanakan audit di IKIM dengan menyediakan pelan audit tahunan merangkumi audit pengurusan, kewangan, prestasi dan pengauditan khas yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Akaun dan Audit dan Lembaga Pengarah IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Selagi mana tidak ada suatu petanda kuat ataupun yakin berlakunya najis, maka kita kira asalnya suci. Maka dalam persoalan ini, sekiranya satu dia memang yakin tuan rumah sebelum dia adalah orang yang makan khinzir misalnya, ataupun makan benda-benda najis, adakah dia perlu sama satu rumah? Tak perlu secara pasti. Paling kurang dia sama kawasan mana? Kawasan Singki yang sempat. Yang mana secara pasti kalau orang itu masak dan setiap hari secara pasti adanya makan, kan? Dan dia masak, secara pasti kawasan itu telah ada terkena dengan yang disebut sebagai khinzir tadi, yang mana ada qarinah ataupun ada petanda kuat di situ ada. Adapun tempat-tempat lain yang kemungkinan ada, kita tak pakai. Kemungkinan tu tak pakai. Kita hanya membasuh tempat yang ada keyakinan yang kuat bahawasanya di sana berlaku yang disebut sebagai tanajus ataupun sentuhan dengan najis. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 03-6204-6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Apabila seseorang hamba itu luas pengetahuannya dan dia kenal Allah, maka semakin dalamlah dia merenung ayat-ayat Al-Quran. Dengan itu semakin kukuhlah pemahamannya. Sebab itulah para arifun billah dan para ulama, mereka itu mempunyai pengertian yang berbagai-bagai terhadap Al-Quran. Itulah bukti semakin luas pemahaman mereka, semakin dekat mereka dengan Allah. Buktinya, Abu Dhar pernah menceritakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bangun salat bersama-sama dengan sahabat kerana mengenangkan suatu firman Allah, in tu'adz
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Kiranya engkau menyiksa mereka itu, maka mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha berkuasa, lagi maha bijaksana. Muhammad Nasir. Muhammad Nasir atau lebih dikenali sebagai Pak Nasir merupakan Perdana Menteri kelima Republik Indonesia. Beliau bukan sekadar tokoh politik yang disegani, tetapi juga seorang pendakwah, penulis, pendidik dan juru bicara ummah di rantau ini. Cukup terkenal dengan panggilan Datuk Sinaro Panjang. Pak Nasir dilahirkan pada 17 Julai 1908 di Sumatera Barat. Pak Nasir menguasai pelbagai bahasa, antaranya bahasa Arab, Inggeris, Perancis, Jerman dan Belanda. Semasa hayatnya, beliau merupakan ulama ulung rantau ini yang membuktikan dirinya sebagai mujahid dakwah dan pejuang politik yang konsisten dan cukup setia kepada idealisme murni, kedaulatan Islam dan martabat umat. Bagaimana sekalipun kotornya permainan politik zamannya, beliau tetap berjuang dalam santun, berasaskan akhlak mulia dan prinsip yang murni. Pak Nasir telah menyumbangkan banyak idea dan usaha bagi membina ummah yang bermaruah di rantau Nusantara ini. Beliau telah menghasilkan sebanyak 45 buah buku dan monograf dan ratusan rencana. Antara karya beliau yang tersohor adalah buku Capital Selecta, di samping karya dakwahnya yang penting, Fiqhud Dakwah. Beliau turut bertanggungjawab menyelesaikan sengketa Malaysia-Indonesia serta terlibat dalam beberapa isu pembebasan Palestin. Pak Nasir meninggal dunia pada 6 Februari 1993. Tokoh penting yang dinobatkan sebagai pahlawan kebangsaan Indonesia ini telah meninggalkan legasi yang cukup besar dalam dakwah dan perjuangan Islam di rantau ini. Perjuangan dan pengorbanan Pak Nasir tidak hilang dalam lipatan sejarah. Bahkan, sumbangan besar beliau telah memberi inspirasi kepada cendekiawan di alam Nusantara ini untuk turut mengikut jejak langkahnya. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Mati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk perkongsian pertama di aspirasi edisi Isnin. Untuk bersama dengan rakan-rakan kita ada perkongsian Pesona di Zahra untuk bersama dengan kita semua. Dan Alhamdulillah untuk musim baharu kali ini, sebab kita dah pun melepasi satu tempoh silibus kita Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga. Kali ini kita bawakan satu lagi silibus baru daripada Ustaz Muhammad Abdul Alamin berkenaan dengan forensik keluarga. Apa yang nak dibedah siasat dengan keluarga ni. Ada anak-anak, ada suami, ada isteri, macam-macam, ada datuk nenek, semuanya kita akan kongsikan hari ini bersama dengan Ustaz. Cumanya awalan ini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama sekali lagi menerusi Pesona di Zahra untuk musim baharu. Kita kira macam tu lah kan Ustaz kan? Okey. Jadi kali ini kita bawakan tentang forensik keluarga. Ustaz nak bawakan perkongsian kita tentang apa sebenarnya Ustaz? Silakan.
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Rahmati Allah dijadikan sebesar kepada seluruh ibu-ibu, kakak, abang, saudari yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertama syukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya kan. Kita dah selesai Asmaul Husna pada masalah keluarga. Mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita semua, pada saya, kepada JKT dan kepada seluruh yang mendengar maknanya mengenai IKIM ni, insyaAllah. Dan untuk silibus baru ni, okey, kita bawakan, kita panggil forensik keluarga. Jadi maknanya forensik keluarga ni kita akan kongsikan mengenai kekeluargaan daripada sudut cara memahami kekeluargaan secara umum dia, secara mikro dan secara makro. Dan kali ini bukan saja kita akan sentuh mengenai tentang mengenai suami isteri saja, tapi keluarga secara keseluruhannya. Okey, bagi tajuk yang pertama ini, sebagai mukadimah dia, tajuk forensik keluarga ni, kita nak maknanya memahami kan, bila kita sebut mengenai sebuah keluarga, memahami sebuah keluarga itu ada 5 benda yang kita kena faham. 5 benda kita kena faham dalam rumah tangga. Bila kita sebut mengenai rumah tangga, ada 5 benda yang kita kena faham. Okey, so maksudnya kalau 5 benda ni kita tak faham, kita hanya lihat perkahwinan tu hanyalah macam seronok kahwin ke apa semua, takut kita tak dapat memahami keluarga itu secara keseluruhan dia. Okey, so dia ada 5 benda yang kita kena faham apa itu keluarga. Apa itu keluarga jadi 5 benda kita kena faham. Okey, kita terus masuk maknanya pada yang pertama ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Jadi untuk yang pertamanya, keluarga ni apa keluarga? Keluarga adalah perhimpunan 2 individu yang berbeza. Dia adalah perhimpunan 2 individu yang berbeza. Bayangkan, kalau dalam sebuah adik-beradik kita pun, individu berbeza tau. Dan apatah lagi, ada suami isteri yang suami daripada keluarga lain, pendidikannya lain, cara dibesarkan dia lain, cara berfikir dia lain, maknanya sudut psikologi dia, sudut apatah lagi itu. Dan apatah lagi kalau dia kata seseorang tu berkahwin dengan orang yang bukan satu bangsa dengan dia. Mana dia kena fahami lebih lagi. Contoh macam banyak pendengar-pendengar kita berkahwin dengan maknanya antara bangsa-bangsa lain ataupun kaum-kaum yang lain. Jadi kita kena fahami pula culture, budaya satu bangsa itu. Dan benda ni kalau kita tidak faham, dia ada 2 perhimpunan individu yang berbeza. Kalau kita tidak faham benda itu, akan menyebabkan kita rasa macam panas bila duduk sama-sama tu. Sebab dia tidak akan sama. Dia tidak akan sama. Nanti dalam forensik keluarga ni saya akan kongsikan untuk memahami perbezaan. Maksudnya antara individu-individu ada perbezaan-perbezaan dia tu. Itu kita fahami. Bila kita faham. Bila kita faham, kita cuba bina lapang dada itu ataupun kita bagi toleransi itu. Jadi dia adalah 2 individu berbeza. Ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, CIP dan seluruh yang mendengar. Okey. Cuba kita bayangkan perbezaan itu antaranya adalah perbezaan mazmumah. Mazmumah ni ketika kahwin, mazmumah ni mana kelemahan semula jadi manusia. Kelemahan semula jadi kita. Dan setiap manusia ni dia ada kelemahan semula jadi dia. Ada orang kelemahan dia tu memang perempuan contohnya kan. Memang dia akan kalah dengan perempuan contohnya. Ini yang pernah ada kes yang ustaz, saya kahwin 20 tahun, kahwin 24 kali suami buat hal. Maknanya sebab apa? Sebab kelemahan itu individu berbeza. Ada kadang-kadang isteri kita ni ataupun suami kita ni, jenis orang dia adalah orang yang melihat sayang tu secara mikro. Ada orang melihat sayang tu secara makro. Itu perbezaan tu. Dan benda ni kadang-kadang boleh jadi gaduh yang memang gaduh yang besar kerana tidak faham benda tu. Maknanya sayang bagi isteri adalah secara mikro, secara pegang-pegang tangan, nak dapat bunga kan, maknanya cakap love you. Sayang suami secara makro,
makaroni, saya sediakan rumah, saya sediakan maknanya semua keperluan, saya sediakan untuk anak-anak, itu rasa sayang dia. Dia kena tak bercakap sayang tu lebih-lebih, dia tak jenis bercakap begitu. Tetapi kadang-kadang perbezaan ini sendiri menjadikan satu pergaduhan yang besar kadang-kadang. Dan itu belum lagi mazmumah kadang-kadang sangka-sangka. Ada orang kadang masa dia mikir je manjang. Dia panggil, kita pernah bahas dulu di JKIT dalam IQ ni, kita sebut sebagai minda kepoh. Minda kepoh kan. Minda kepoh ni maknanya minda dia memang kepoh. Dia bukan kepoh mulut tau. Dia punya minda tu kepoh. Dia overthinking kan. Fikir yang bukan-bukan. Fikir ni suami ni, you ni. Dia punya negatif lagi banyak daripada positif dia berfikir tu. Akhirnya dia akan stres sendiri, dia akan sangka-sangka sendiri, dan dia akan streskan suami dia atau dia akan streskan isteri dia. Sebab apa? Minda kepo dia tu fikir bukan-bukan. Jadi maknanya itu ada benda-benda yang maknanya kita kena faham. Perkahwinan adalah dua perhimpunan individu yang berbeza. Dia tak sama dan dia tidak akan sama. And kalau anda kata ibu kakak ayah saya kita faham benda ni, okey, nanti kita dalam sepanjang tahun ni kita bicara mana forensik keluarga, mudah-mudahan hujung sekali kita akan maknanya bina toleransi dan lebih berlapan di dalam rumah tangga. Itu benda yang pertama. Okey, yang keduanya apa dia? Yang keduanya perlu kita faham adalah perkahwinan adalah perhimpunan dua keluarga besar. Dia bukan kita berkahwin dengan individu suami itu semata-mata atau isteri itu semata-mata. Dia perhimpunan dua keluarga besar menjadi satu. Okey, jadi kalau anda kata dua individu pun dah berbeza, dua keluarga besar apatah lagi. Ini kadang-kadang kita kena faham. Kadang-kadang ada orang yang dengan ipar dua dia memang tak boleh ngam, dengan mak mertua, dengan ayah mertua memang tak boleh ngam. Sebab apa? Dia dua individu yang berbeza, dua keluarga besar yang berbeza. Dan kita kena tengok, bila kita berkahwin, keluarga besar ini menjadi keluarga kita. Keluarga besar ini adalah menjadi keluarga kita. Ia maknanya kalau ada berlaku perselisihan dan sebagainya, sebaik-baik kita yang menghubungkan balik silaturahim tu. Bak kata pepatah Melayu kan, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri. Ini lagi lah antara kita, mak mertua kita dengan pak mertua kita. Dan satu benda yang sangat payah adalah kita nak detach. Detach ni maknanya kita nak lepaskan kenang-kenangan, kata-kata mak mertua kita, kata-kata ayah mertua kita kepada kita, tanggapan dia kan. Dan kita kena faham satu benda juga dari psikologi dia. Kita sebagai menantu orang luar, kan? Kita menantu sebagai orang luar yang datang, kan? Jadi maknanya sudah tentu dia ada satu persepsi atau satu macam, betul ke kau boleh jaga anak aku? Itu fitrah dia. Kalau besok kan kita ada anak dah besar, kita akan faham perasaan mertua kita, ayah mertua kita macam mana kan? Macam kan DJ kat IT kan, DJ kat IT ni dia ramai anak perempuan Nanti siapa-siapa yang di luar sana nak kenal lebih rapat, mungkin boleh baik-baik Mama Yati Yati lah. Mama Yati. Mama Yati. Jadi maknanya kita tentu kita jaga anak kita daripada kecil. Bayangkan bila datang tiba-tiba ada orang nak meminang anak kita, fitrah dia, selain daripada kita doakan, kita betul ke dia boleh jaga anak aku ni. Jadi benda tu benda yang timbul. Jadi macam mana kita nak perbaiki persepsi itu, sangka-sangkaan itu kena usaha. Dan dia kena ada effort. Dan effort ini atau usaha ni, itu yang maknanya Allah SWT akan kira sebagai pahala buat kita tu. Maknanya dia adalah perhimpunan dua keluarga besar yang berbeza. Itu dua benda yang kita kena faham. Kita ada 3 lagi. Kita berhenti rehat sebentar. Ya, insya-Allah. Dah ada ramai panggil saya Mama Yati, Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Allah.
Tapi alhamdulillah, apa pun hari ini kita mulakan forensik keluarga. Kita kena faham 5 aspek ataupun 5 perkara ini. InsyaAllah kita akan hadamkan. Untuk hari ini kita baru 3 tadi. Baru 2, ada 3 lagi berbaki. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Dan tugas anda sekarang waktu ini, rakan-rakan pendengar IKIM yang sedang dengarkan kami di FB IKIM FM, di FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin, ataupun di YouTube channel, jom tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian forensik keluarga kita. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. 3 lagi yang berbaki tu tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada segala kemungkaran akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. Ada satu lagi nilai oleh orang-orang Jepun, Kaizen, continuous improvement. Abu Buddha kata peningkatan prestasi secara berterusan. Kita ni kalau kita dah berjaya, kita sudah tidak membuat peningkatan, dan kita akan repeat ataupun mengulangi sesuatu pencapaian itu bertahun-tahun sampailah pencapaian itu tidak lagi relevan. Ini menjadi masalah. Orang Jepun umpamanya, dia tak kira, akan terus meningkatkan apa saja yang dibuat dari masa ke semasa untuk terus meningkatkan kualiti sesuatu barangan atau perkhidmatan. Jadi kita tidak ada ni nilai
Kaizen ni saya rasa nilai Islam perlu dipupuk di kalangan umat Islam. Melaka 89.5 FM. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ni kita kembali bersiaran. Macam tu kan, sampai ada 2 lagu dah dalam talkshow kita. Tapi Alhamdulillah masih lagi kita bersama menerusi perkongsian penerus pesona di Zarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Di hujung talian untuk bersama dengan kita. Hari ini kita ada tajuk baru ataupun silibus baru dalam pesona di Zarah, iaitu forensik keluarga. Hari ini Ustaz tadi dah kongsikan kita ada 5 perkara sebenarnya yang kita kena faham dalam keluarga. Yang pertama tadi Ustaz katakan perkahwinan adalah perhimpunan 2 individu yang berbeza. Kemudian yang kedua, perkahwinan juga adalah perhimpunan 2 keluarga besar yang berbeza juga, Ustaz kan. Silakan Ustaz sambungan untuk 3 lagi yang berbaki. Silakan. Okey. Yang ketiganya, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, 5 benda yang kita kena faham mengenai perkahwinan atau keluarga itu. Yang ketiganya adalah perkahwinan tidak selamanya indah. Itu benda yang kita kena faham, ya. Saya suka nak menamakan orang yang dalam tempoh 10 tahun perkahwinan sebagai pengantin baru. Sebab apa? Sebab pengantin baru? Sebab dalam tempoh 10 tahun sebenarnya itu hanya baru tempoh pengenalan. Dan ramai orang yang gagal dalam tempoh 10 tahun perkahwinan sebab tak kenal-kenal. Ada yang bercinta sampai 7-8 tahun, kahwin beberapa bulan saja, tak serasi kan. Dia tak semuanya indah. Jadi setiap permasalahan rumah tangga dia ada jalan keluar dia. Dia ada jalan keluar dia. Maksudnya ada dia punya cara untuk mengatasi dia. Kalau sehebat mana kita pun dalam bab rumah tangga, kalau anda kata ada masalah, pergi jumpa orang untuk menasihati kita. Kata pepatah Melayu kan, kita selalu meniupkan habuk di mata orang. Ketika mata kita masuk habuk, maka orang lain kena tolong tiupkan di mata kita. Sebab kadang-kadang bila kita yang ditipu masalah, kita akan dipanggil sebagai neurovision. Neurovision maknanya kita punya pemandangan tu jadi sempit dah sebab dihimpit dengan emosi dan sebagainya. Jadi kita tak akan dapat luas. Jadi benda yang sama juga kita sebutkan kepada orang lain, kita faham. Tapi ketika ada masalah, kena ada orang yang tolong sebutkan kepada kita. Jadi dia jadi jalan keluar dia. Jadi maknanya kita nak cari ataupun tak saja. Maknanya jalan keluar tu lah. Itu maksudnya, itu kita kena faham. Dia tidak samanya indah. So kadang-kadang ada pergeseran-pergeseran. Dan kadang-kadang pergaduhan kecil ni, daripada sudut positif dia kan. Dari sudut positif dia, dia akan menyebabkan kita saling lebih memahami. Pergaduhan-pergaduhan kecil. Tapi kena selesaikan. Kalau tak diselesaikan, maka dia akan bertambah besar. Tapi maknanya at least dia bagus dia sebab kita akan cuba lebih memahami. Isteri aku ni marah kalau kain tu bersepah, bergulung macam ular sawa tu kan. Okey, maksudnya at least dia faham. Dia maknanya dia maknanya pergaduhan-pergaduhan kecil tu dia akan menyebabkan kita lebih memahami kan. Oh, suami aku tak suka rupanya kan. Maknanya terlebih manis ni barulah kan. Isteri orang Kelantan, kan? Suami orang Johor sebenarnya kan? Orang Sempat Renggam,
Contoh. Jadi air tu manis tu biasa dah kan. Oh, suami cakap aku tak suka manis pun. Contoh. Maknanya perkara-perkara kecil tu kadang-kadang dia untuk kita lebih memahami. Tapi kadang-kadang dia kena ubat lah. Jangan sampai tak diubat. Maknanya itu benda ketiga yang kita kena faham. Rumah tangga tidak selamanya indah. Okey, yang keempat. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Yang keempatnya kita kena faham perkahwinan dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan. Sebab itu orang yang berkahwin sekitar umur katakanlah 20-an contohnya kan. 30-an dia dah ada perubahan sudut psikologi, sudut kehendak, emosi dan sebagainya. Umur 40 dia sudah ada perubahan. Sebenarnya memang ada perubahan. Perubahan di sudut psikologi, perubahan di sudut cara memandang berbeza. Itu yang ada satu pasangan sama-sama graduasi daripada sebuah universiti. Sama-sama. Jadi ketika awal umur 20-an dia pun kahwin. Kemudian suami terus kerja sendiri. Isteri terus cikgu. Ini satu real case, contoh untuk kita nak faham konsep rumah tangga tu mengalami perubahan. Jadi suami bisnes kecil-kecilan, baru belajar. Kemudian isteri adalah cikgu. Berlalu 10 tahun perkahwinan, sekitar umurnya 30. Perniagaan suami dah makin besar. Isteri tetap dekat dengan sekolah dia. Waktu itu, cara bercakap berbeza. Topik perbualan berbeza. Isteri akan balik hanya cerita mengenai ni masalah anak-anak murid dia, budak sekarang nakal lah apa semua. Topik itu tetap sama. Suami punya topik dah bukan mengenai anak-anak seperti mana 10 tahun dulu. Maknanya anak sekolah dia. Mula-mula ya ke kan? Tapi dah 10 tahun dia berbeza, topik berbeza. Ini kadang-kadang sampai satu masa ada orang yang dingin dalam komunikasi dalam rumah tangga. Sebab apa? Topik tak sama dah. Topik tak sama dah. Topik perbualan tak sama dah. Benda yang nak dibualkan dah tak sama dah. Suami cerita mengenai kehidupan dia, isteri tak masuk. Saya kan tadi jumpa menteri tau. Isteri peduli apa Pak Menteri ke? Dia nak buat persediaan mengajar, esok cikgu besar nak tengok kan. Isteri pula cerita cikgu besar sekarang ni maknanya masalah lah, garang sangat lah, sedik sangat lah. Suami apa cikgu besar, dia tak terikat pada apa-apa kan. Maksudnya topik dah berbeza. Jadi rumah tangga ni mengalami perubahan. Itu kita kena faham. Itu yang kadang-kadang bila berlaku perubahan, kita kena cari satu balik titik pertemuan. Kita kena bina balik dunia kita, apa yang kita sebut. Maknanya kalau tidak dia akan jadi dia berbeza besar begitu. Ini benda keempat yang perlu kita faham. Dan yang terakhir, yang kelima, ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmatullah sekalian kan. So dia maknanya yang kelima dan terakhir, apa benda perlu kita faham dalam rumah tangga ataupun dalam perkahwinan ni. Perkahwinan ada penghujung dia. Dia ada penghujung dia. Di dunia ni dia ada penghujung dia. Sama ada penghujung itu dengan kematian atau penghujung itu dengan kadang-kadang mungkin ada tak sesuai perceraian dan sebagainya. Sebab dalam Islam dia ada sistem. Itu yang dalam Quran Allah sebut, sama ada imsakum bima'ruf atau sarihu bima'ruf, sama ada nak tahan dengan cara yang baik ataupun nak lepaskan dengan cara yang baik. Dan jangan sampai menzalimi antara satu sama lain. Jangan sampai maknanya isteri menzalimi suami, suami menzalimi isteri, jangan sampai begitu. Sama ada kadang-kadang ending dengan kematian. Kalau dengan kematian juga ada cara pengurusan dia. Kita ada soal wasiat, faraid dan sebagainya. Dan kalau dia kata dengan perceraian pun ada cara pengurusan dia. Tentang maknanya hak penjagaan anak, nafkah tertunggak, atau pencarian dan sebagainya. Jadi maknanya ini benda yang kita kena faham. Maknanya rumah tangga dia ada penghujung dia. Sama ada dengan perceraian ataupun dengan kematian. Dan sebaik-baiknya adalah bila kita dapat membina sebuah keluarga sampai ke akhirat. Dan itu antara benda yang paling menggembirakan kita bangsa manusia. Iaitu apa dia? Iaitu ketika kita masuk syurga,
satu keluarga masuk syurga sekali maknanya kita dapat membina keluarga sampai ke akhirat. Suami masuk syurga, isteri masuk syurga, anak-anak masuk syurga sekali, cucu masuk syurga sekali. Jadi satu keluarga masuk syurga bersama-sama. Dan itu antara paling menggembirakan kita bangsa manusia. Ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi maknanya itu sebagai mukadimah pertama kita pada hari ini mengenai forensik keluarga. Jadi beberapa siri ini kita kena dia kena ada dipanggil asas atau foundation dulu cara kita melihat keluarga individu yang berbeza bagaimana dan sebagainya. Maknanya kita kena sediakan foundation dulu dalam forensik keluarga ni, kita faham. Bila kita faham, barulah kita bina macam mana cara nak membina tu kan. Itu 5 perkara. Maknanya kita kena faham cara kita nak perkahwinan atau sebuah keluarga itu. Ini cara dia kan. Jadi kita berada dalam dunia lebih realistik daripada kita kahwin tu mesti macam ni terawang-rawang macam ni macam mana macam inilah. Okey. Sebenarnya ini 5 benda cara kita melihat sebuah perkahwinan atau sebuah keluarga itu. Masya Allah, itu dia. Kena faham betul-betul, kena hadam betul-betul. Dalam rumah tangga memang mesti akan ada 5 perkara ini. Dan insya-Allah sama-sama kita nak kongsikan juga Ustaz soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Boleh ke Ustaz? Kita raihkan soalan. Boleh. Okey, soalan pertama kita datang daripada sahabat kita di Facebook Ikim daripada Zailintun Jaafar kata, macam mana Ustaz keadaan yang putuskan silaturahim isteri? Macam mana nak nasihat Ustaz? Okey. Silaturahim ni terputus apabila kita dengan niat memutuskan. Unfriend tak mu geng dengan niat memutuskan niat tu dengan memutuskan niat untuk memutuskan silaturahim, memang tak nak tegur, tak nak kawan dah, memang tak nak geng dah, apa pun tak nak dah dengan silaturahim yang menimbulkan kemudaratan. Maknanya silaturahim tu kita niat dengan putuskan, dan dengan putus tu memutuskan persaudaraan yang menimbulkan kemudaratan. Okey, jadi katakan contoh kan, satu orang kan dah kita tak mau dengan mak mertua kita tak mau dah, kita putuskan silaturahim seorang putuskan silaturahim sampai berlaku mudarat. Apa mudarat? Contoh macam suami nak balik rumah mak dia pun jadi tersekat. Contoh macam bersalah kan mudarat tu, maksudnya anak-anak kita pun dah jangan balik rumah wan, jangan balik rumah mak tok, jangan balik rumah nenek kan, sampai nak balik pun berlaku kemudaratan. Itu silaturahim dengan niat memang nak putuskan dan menahan hak-hak berlaku kemudaratan. Jadi maknanya kalau orang yang macam gini, kita ingat hadis Nabi SAW iaitu tidak halal bagi seorang Muslim memutuskan persaudaraan. Maknanya dengan niat memang nak memutuskan silaturahim dan berlaku benda-benda yang mudarat, menahan hak dan sebagainya. Maksudnya dengan niat memang nak memutuskan silaturahim. Okey. Dalam satu sudut lagi, ada satu keadaan dia bukan memutuskan silaturahim, tak ada niat memutuskan silaturahim, tapi menjarakkan diri. Sebab apa? Okey, kalau dia datang kita boleh terima. Dia pun tidak menghalang suami balik ke, anak-anak nak balik ke, nak jumpa dengan nenek dia ke apa sebagainya, tidak menghalang. Maknanya apa? Maknanya memang nak menjauhkan diri, sebab kalau dekat jadi mungkin terasa hati, terguris hati dan sebagainya. Ini bukan tidak dikategorikan sebagai memutuskan silaturahim. Yang silaturahim itu memang dengan niat, memang nak putuskan dan kita tahan hak-hak yang berlaku mudaratan. Sebab itu kadang-kadang ada hari ini kan satu orang suami berpisah dengan isteri dia. Contoh kan. Jadi maknanya dia tak bagi anak ni jumpa dengan niat. Bukan saya tak nak bagi Ustaz, takut anak nanti nurun perangai bapak dia Ustaz. Itu soal lain tau. Tapi soal kita memutuskan silaturahim tak boleh. Soal balik pada soal ditanya tadi, kalau isteri memutuskan silaturahim bagaimana? Nasihatkan dengan hadis Nabi SAW, tidak halal. Tidak halal maknanya berdosa. Berdosa seorang tu memutuskan silaturahim. Tarifan dia apa? Dengan niat. Yang keduanya memang menahan dan berlaku kemudaratan. Penahanan hak dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz pencerahan. Seterusnya soalan daripada sahabat kita daripada Zul Ina. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu soalan perubahan pada pasangan. Pasangan tidak seperti dahulu. Caranya umpamanya percakapan suka meninggikan suara pada suami. Ada kaitan tak Ustaz pada gangguan penyakit ain pemisah? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Okey.
kalau kita lihat satu pemasak rumah tangga, kita kena cek daripada dua keadaan. Satu keadaan kemanusiaan. Kemanusiaan, satu lagi barulah kemanusiaan semua dah okey. Kemudian barulah soal maknanya kerohanian. Rohani lah. Rohani macam sihir, pemisah, ain dan sebagainya. Cuba bayangkan Kak Ati kan. Cuba bayangkan ibu-ibu ayah saya sekalian kan. Seorang suami tengah marah pada isteri dia. Okey. Dan kemarahan ini tidak diubat. Okey. Dan bertambah-tambah lagi guris hati itu mungkin dalam 50 gurisan. 50 gurisan kan. Jadi maknanya hatinya telah terguris dalam 50 kali gurisan yang berbeza dan memang tidak diubat. Okey. Sudah tentu dia akan zahirnya itu dia akan bagi respon yang lain daripada kebiasaan. Sebab itu kan kita ni kalau anda kata ada gurisan-gurisan hati ni dalaman ni kena ubat. Jangan biarkan kalau tidak dia merosakkan akhlak kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, dalam tu kena ubat. Ubat jangan cari dengan orang lain. Ubat kita cari diri kita sendiri, ubat diri sendiri. Ubat dengan cara melepaskan, memaafkan. Saya selalu sebut dalam Pusuri Zahra, kita memaafkan orang lain bukan untuk orang itu, tapi kita maafkan orang lain untuk diri kita tau. Sebab kalau untuk orang lain kita rasa dia tak adil, dia buat aku suka-suka nak maafkan, tak, kita akan untuk diri kita, untuk kita melepaskan bebanan jiwa kita kepada apa benda yang berlaku. So jadi maksudnya tengok balik adakah benda-benda kemanusiaan yang terjadi yang tidak terubat. Kalau tak terubat, ubatlah. Kemudian kedua baru dah cek bahagian rohani. Mungkin juga ada ain pemisah. Ain pemisah atau sihir pemisah ni dia benda yang tak ada sebab, tak pasal. Tiba-tiba jadi benci, tengok tak boleh dekat dan sebagainya. Itu antara ciri-ciri. Itu pergi kepada pengamal perubatan Islam, minta nasihat pada mereka. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Ramai kata, mantap, gurisan hati. Kira dah sampai sekarang kan. Banyak gurisan hati. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM. Ustaz kata, Ustaz, saya sedang membina rumah tangga kali kedua setelah suami pertama meninggal dunia. Saya pernah dengar di akhirat nanti kita akan dibangkitkan bersama suami kita yang paling baik. Masalahnya kedua-dua suami saya baik, Ustaz. Saya harap akan bertemu mereka. Macam mana tu, Ustaz? Okey. So jadi kalau seorang tu berkahwin dekat akhirat tu bagaimana kan? Ada disebutkan akhirat tu bagaimana. Ada yang disebutkan sebagai suami yang terakhir. Ada yang terbaik. Macam mana kan yang baik tu. Sebenarnya bila kat sana tu Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengaturkan sebaik-baik mengikut keadaan kita tu. Kan? Maksudnya keadaan kita yang baik bagi kita tu dan baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang akan diaturkan. Jadi apa pun keadaan, jadi isteri yang solehah, jadi isteri yang baik, dan Allah akan tempatkan kita bersama orang-orang yang baik insya-Allah. Bukan makna tak jumpa langsung, kan? Jumpa dan ketika itu semua sama-sama bahagia. Dahikatun mustabsyirah. Mana ketawa, gembira, ceria keadaan orang di syurga tu. Kan? Mana jadi yang sekarang ini si solehah. Mudah-mudahan Allah terus beri kebaikan. Wallahualam. InsyaAllah, amin. Amin. Bahagia dunia, bahagia akhirat insyaAllah. Dan seterusnya, soalan daripada rakan kita juga di WhatsApp IKIM. Ustaz kata, Ustaz Amin, minta pandangan Ustaz, jika kakak ipar marah adik ipar depan adik-beradik suami sehingga aib dan sampai sekarang adik ipar masih ingat lagi hal itu. Macam mana tu Ustaz, nak ubat hati mungkin ataupun bagaimana nak berdepan dengan perkara itu? Melupakan dengan memaafkan dua benda berbeza. Islam tak nafi kemanusiaan. Kita bukan handphone. Kita bukan komputer yang ada button delete. Kita menyampah aku hilang terus. Kita bukan begitu. Melupakan dengan memaafkan dua benda berbeza. Okey. Setiap kali terlintas di hati kita, ucapkan dengan lisan, Allah aku maafkan. Maka lama-lama dia akan hilang. Kita akan Allah rezekikan untuk dilupakan benda-benda yang tak baik. Allah jadikan sifat lupa ni sebenarnya antara rahmat bagi manusia kan. Dia kadang-kadang ada juga negatif dia, kadang-kadang ada benda positif dia. Kalau tak ada sifat lupa, orang kalau ada masalah, ingatnya lama. Kalau sedih, ingatnya lama. Kalau dendam, ingatnya lama. Jadi, Allah rezekikan lupakan pada benda-benda yang membebankan jiwa kita. Setiap kali teringat, lafazkan, Allah aku maafkan dia, Allah.
Ya Allah, aku maafkan dia, Allah. Ya Allah, aku maafkan dia. Dan tapi kalau dah lama sangat, kita tak boleh nak lupakan. Maksudnya, kita sendiri kena muhasabah juga diri kita. Sebab kadang-kadang kita sendiri berusaha untuk mengingati balik benda tu. So maksudnya, ada orang kadang dia seseorang dia nak sendiri yang memang nak mengingati. Sebab itu, niat yang baik mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat memang nak satu rahim, nak jadi orang yang baik, lupakan ya Allah, lupakan Tuhan. Allah akan rezekikan insya-Allah. InsyaAllah. Niat kena jaga Ustaz kan. InsyaAllah kalau dah niat tu Allah akan bantu. Seterusnya soalan terakhir saya kira untuk sesi kita pada hari ini daripada Bunga Hassan. Masya Allah nama dia. Assalamualaikum Ustaz. Sahabat kita ni ingin bertanya bagaimana ingin menangani sikap suami dan anak yang baran. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Okey. Panas baran ni, dia ada yang jenis inborn tau. Maknanya lahir-lahir dia diuji, dia ada benda itu. Ada orang kadang-kadang panas baran ni maksudnya dia memang inborn, dia mudah panas baran. Sikit marah. Bukan sepada orang, pada diri dia pun dia marah. Bangun pagi-pagi kan, pinggang ni sakit. Badan dia marah pinggang sendiri padahal tu. Sarapan pagi ada je ini kicapnya mana ini keropoknya mana ini sosnya mana tapi makannya habis. Ada lagi tak. Kan keluar pun dah marah-marah. Ini mesti jam pasal pagi je jam je pagi. Kan padahal dia yang mengharui kerja tu kan. Berhenti kat traffic light marah-marah. Mesti lama ni. Jadi jiwa dia tu terbeban dengan marah-marah. Ada orang kadang-kadang marah-marah tu dia dia inborn dia. Kalau kita faham benda ini, at least orang yang ada marah-marah inborn dia kena bermujahadah. Mujahadah tu dia kena lawan. Elakkan respon spontan. Orang marah-marah ni dia ada respon spontan tau. Maknanya dia mudah untuk respon spontan. Jadi kena ada awareness, ada kefahaman. Tahan dulu. Tahan dalam 4 minit. Dalam 4 minit ikut ahli kajian psikologi 4 minit tahan. InsyaAllah kita akan dapat tahan diri kita tu. Maksudnya ada orang yang dia inborn dia. Allah uji dia memang lahir-lahir panas baran. Yang keduanya dia bukan inborn. Dia ada bermula dari marah-marah akhirnya menjadi tabiat. Benda ni bahaya. Sebab itu dalam rumah tangga kita kadang-kadang dalam rumah tangga kita bukan tak boleh nak marah. Tapi kalau sikit-sikit marah kan. Takut jadi tabiat, marah-marah tu jadi tabiat. Kan? Jadi maknanya tengok suami marah sekali. Asal saya nak marah sebab takut jadi tabiat. Benda tabiat ni benda yang terbentuk. Asal kita tak macam tu tapi kita layankan benda tu. Syaitan pula bisikkan lagi benda tu. Jadi maknanya ada inborn, ada benda tabiat. Tabiat tu sebenarnya tak macam tu tapi kita layankan. Nafsu ataupun mazmum maknanya keadaan nak marah-marah akhirnya di tabiat. Macam contohlah ada orang tanya kan, Ustaz, kalau saya gaduh saya lagi daripada rumah, apa pandangan Ustaz? Salah atau tak salah? Tak boleh kan? Tak boleh salah tak boleh kan? Tapi kadang-kadang sekali-sekala nanti balik tu minta maaf lah pada suami ya. Tapi kalau dah asal gaduh je lagi, asal lari je gaduh. Maknanya dia jadi tabiat dah. Lari rumah tu tabiat tau. Dah jadi tabiat, itu tak bagus. Kan? Sebab benda yang buruk jangan jadikan tabiat. Kan? Kalau tak dia kita akan melayankan benda tu takut sampai tua je dia macam tu. Wallahualam. InsyaAllah kita sendiri memilih apa yang kita perlu dan ada dalam diri kita kan Ustaz kan. Allah. Kita sampai ke hujung Ustaz untuk episod pertama kita dalam Forensik Keluarga. Di hujung-hujung ni kita berikan sedikit kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Jadi kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi kesimpulan dia. Jadi kita tengok keluarga, kalau memandang keluarga ataupun memandang sebuah perkahwinan, ada 5 benda kita kena faham. Ini basic dia ni. Ini dia punya asas dia. Ini dia punya tiang asas dia. Apa dia? Perkahwinan adalah perhimpunan 2 individu berbeza. Yang keduanya, perkahwinan adalah perhimpunan 2 keluarga berbeza. Yang ketiga, perkahwinan tidak sepanjang indah. Sebenarnya tak semuanya perkahwinan tu tak semuanya indah kan, ada ujian dia. Kemudian perkahwinan tu mengalami perubahan. Kan? So memang kadang-kadang perubahan. Kita kena faham hatta kalau dah tua kadang-kadang perubahan hormon dalam diri pun menyumbang tau. Saya kadang-kadang kalau datang orang yang berumur kan datang, Ustaz memang bergaduh je nenek-nenek datuk-datuk ni tau.
Jadi Islam tak menafikan kemanusiaan. Saya kadang-kadang saya kata pergi klinik kat sebelah sini, pergi cek hormon. Kerana perubahan hormon nak menopause apa semua menyebabkan memang dia jadi ada satu perubahan cara berfikir lain. Kan, bergaduh, ada tak senang je kan. Maksudnya perkahwinan berlaku perubahan. Itu kita kena faham. Dan yang kelimanya, perkahwinan akan ada penghujung. Penghujung sama ada kematian atau perceraian, dan ada diaturkan Islam kaedah-kaedah itu. Jadi bila kita faham benda ni, kita akan nampak secara keseluruhan apa itu sebab perkahwinan, apa sebab rumah tangga. Yang maknanya kita at least kita memahami, taklah kita terawang-awang dengan mesti indah je perkahwinan tu kan. Maknanya asyik tengok cerita drama je kan. Maksudnya itulah sebab perkahwinan kan. Bila kita faham realiti ni, mudah-mudahan kita bergerak secara kemanusiaan dalam rumah tangga ni, menyebabkan Allah beri kebaikan kepada kita, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab kita kahwin dengan manusia, Ustaz kan. Kita mau kahwin dengan manusia. Jadinya kena ada sifat kemanusiaan dalam rumah tangga kita, insya-Allah. Apa pun dah sampai hujung, Ustaz. Kita tutup dengan doa, Ustaz. Silakan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan, kami ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah.